Dia pun tunduk lah nak ambil pen tu konon-kononnya. Tapi guys, dia terperasan yang member dia tu tak ada kaki weh. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat kembali guys di Malam Mistik. Buat kawan-kawan, adik-adik, kakak, abang, makcik dan pakcik yang baru je singgah kat channel aku ni, aku ucapkan selamat datang ke Malam Mistik. Okay, malam ni aku nak ceritakan dua kisah urban legend kat asrama yang biasa didengarkan kalau mana-mana adik-adik ke abang-abang yang pernah duduk dekat asrama. Khususnya dalam sekolah kat Malaysia ni. Sama ada cerita ni betul ataupun tidak, aku sendiri pun tak tahu. Aku pun tak dapat nak buktikan pun guys. Tapi korang nilaikan je lah sendiri nanti. Buat adik-adik yang dengar cerita abang ni, janganlah jadikan punca takut nak duduk asrama pula ya. Cerita ni kita jadikan pengajaran dan tauladan buat kita semua sama-sama. InsyaAllah. Jangan takut dek. Sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa guys. Yang mana belum subscribe channel aku tu, tolong guys, bantu aku. Bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa yang akan datang. Tekan sekali butang share tu guys. Korang tak perlu risau. Semua ni adalah percuma je guys. Gratis kalau orang Indonesia cakap. Tak perlulah panjang-panjang sangat aku membebel, melewe-lewe. Ni korang pun tahu aku bukan jenis suka cakap panjang dan melewe-lewe kan. Kita terus je layan dengan cerita yang pertama ni guys. Let's go. Kisah ni berlaku pada sebuah sekolah berasrama penuh dekat kawasan area-area pantai timur. Tapi kisah ni bukanlah aku yang kena. Aku cuma dengar je cerita ni daripada mulut orang. Dari mulut ke mulut. Sebab zaman aku sekolah memang aku tak pernah duduk asrama guys. Aku tak pernah duduk asrama kecuali masa aku belajar kat universiti dululah. Aku pun dengar je cerita ni. Kisah ni aku rasa agak popular jugalah bagi penghuni-penghuni mana-mana asrama kat Malaysia ni. Ceritanya macam ni. Berlaku kat satu asrama perempuan. Adalah seorang budak perempuan ni yang rajin sangat study sampai malam-malam buta pun masih kat bilik prep dia. Satu malam tu guys, punyalah khusyuk sangat dia study. Sampai dia tak sedar yang dia dah tinggal seorang-seorang kat bilik study tu. Member tadi yang duduk dekat depan dia tu, depan dia ni ada satu member lah, pun dah balik juga dah sebenarnya. Tapi budak perempuan ni, dia tak hiraukan pun yang member dia ni dah balik ni pun. Dia tak sedar pun. Dan dia teruskan je study dia masa tu. Sampai satu part yang dia tak faham masa dia baca buku tu. Dia ni nak tanyalah kat member dia yang duduk dekat depan tu. Dia ni dah lupa tau sebenarnya member kat depan tu dah balik sebenarnya. Dia tak sedar yang duduk depan dia tu, yang dia rasakan member dia tu, sebenarnya bukan member dia pun. Baru je dia nak tanya dengan member dia tu pasal benda dia tak faham ni, ngam-ngam dia tersenggol pen dia. Lepas tu jatuh pen dia tu betul-betul dekat bawah meja. Dia pun tunduk lah nak ambil pen tu konon-kononnya. Tapi guys, dia terperasan yang member dia tu tak ada kaki weh. Apa? Terus dia bangkit. Lepas tu dia pun kata, tak apalah, dah ingat dah macam mana nak buat ni. Lebih kurang macam tu lah dia cakap, sambil berkira-kira nak belah secepat mungkin. Sebab dia dah sedar dah yang kat depan tu bukan member dia lagi dah. Dia pun tak tahulah apa makhluk yang duduk kat depan dia tu. Yang member tu boleh pula menjawab apa yang perempuan ni cakap tadi tu. Dah ingat ke? Dah tahu? Maksudnya guys, dia dah tahu ke yang tu sebenarnya hantu? Inilah yang benda ni cakap. Dah tahu ke yang dia sebenarnya hantu? Budak ni
terus lari balik dom dia. Macam tak cukup tanah dah masa tu dah. Kelam kelibut, lintang pukang dia lari. Bila dia cerita kat senior ni apa yang berlaku kat dia masa tu, ada yang cerita dulu-dulu ada seorang budak perempuan ni yang mati bunuh diri sebab tension sangat belajar masa nak ambil SPM. Mungkin hantu yang dia nampak dekat bilik tu adalah hantu budak tu yang tak habis-habis belajar lagi sampailah ke hari tu. Lepas daripada kejadian tu guys, budak ni dah memang tak study lagi sampai lewat malam dah. Dia takut dah. Korang percaya tak cerita ni? Kalau nak percaya ke tak percaya ke, yang tu terpulang. Aku pun tak tahu cerita ni betul ke tak betul, aku pun tak pasti. Okay, ini antara cerita urban legend yang berlaku dekat asrama. Kat mana cerita ni berlaku aku pun tak tahu. Bila tarikh spesifiknya pun aku pun tak tahu. Okay guys, pendek je cerita nombor 1 ni. Kita terus sambung dengan cerita yang nombor 2 pula ni. Yang nombor 2 ni agak panjang sikit. Okay guys, sambung. Kisah nombor 2 ni diceritakan oleh seorang gadis yang bernama Tasha. Kisah Natasha ni berlaku masa dia duduk dekat asrama sekolah yang dia tak bagi tahu kat mana lokasinya dan apa nama sekolahnya. Dia juga tak bagi tahu tarikh spesifik bila berlakunya kejadian ni guys. Cuma dia bagi tahu kisah ni berlaku kira-kira 5 tahun yang lalu. Kata Natasha ni, waktu tu dia di tingkatan 2. Kalau kau nak tahu, Natasha ni dia kata dia memang tak ada sifat takut. Sebab sejak dia kecil lagi, ayah dia ajar supaya tak payah takut dengan hantu. Ayah dia kata kat Natasha ni, Hantu dengan setan ni nak pegang kita pun tak dapat. Ini kan pula kalau dia nak cubit. Dunia dia dengan kita ni tak sama. So tak perlu takut sangat dengan dia. itulah kata-kata ayah Natasha ni yang buatkan Natasha ni jadi berani dan tak takut dengan hantu ataupun setan ni. Walaupun pada hakikatnya dia ni hanyalah seorang perempuan yang lemah lembut guys. Okey, berbalik pada cerita pasal asrama dia ni. Asrama dengan sekolah dia ni terletak dekat kawasan yang boleh dikatakan agak indah dan nyaman. Antara sebabnya, sekolah tu terletak betul-betul dalam kawasan kampung. Memang nyaman, sunyi. Confirm tak ada gangguan bunyi bising kenderaan lalu lalang pun. Asrama yang dia duduk ni pula tu memang betul-betul berada dalam kawasan sekolah. Jadi senanglah kalau pelajar-pelajar ni, pelajar-pelajar asrama tu untuk berulang-alik pergi sekolah. Natasha ni kata, masa awal semester dia kat sekolah tu, pihak sekolah dia tu bercadang untuk bangunkan lagi satu blok asrama ni untuk menampung bilangan pelajar yang makin hari makin meningkat. Blok yang akan dibangunkan tu pula terletak bersebelahan dengan blok asrama puteri yang lama. Masa awal-awal pembinaan bangunan tu, semua kerja berjalan dengan lancar je guys, Natasha bagi tahu. Tapi ada pada satu hari tu, ada kejadian yang tak diingini berlaku. Waktu tu waktu petang. Lepas je Natasha ni balik daripada sekolah dengan 4 orang kawan dia yang lain. Masa tu lebih kurang pukul jam 3 petang. Lebih kurang lah. Sampai je kat bilik asrama masing-masing ni, cepat-cepatlah diorang ni semua ni pergi tukar baju. Sebab Natasha dengan kawan-kawan dia plan nak main tenis kat gelanggang yang ada dalam kawasan sekolah dia tu, kawasan asrama dia tu. Bila kawan-kawan dia dah bersiap, lepas tu berkumpul lah diorang dekat depan bilik Natasha ni. Diorang ni pun ramai-ramai turunlah tangga bersama-sama. Waktu diorang turun tangga tu nak menuju ke gelanggang tenis, tengah-tengah diorang ni fokus ke anak tangga. Masa tengah turun tangga tu, tiba-tiba guys, diorang ni terdengar suara lelaki menjerit. Lepas tu disambung pula dengan satu bunyi dentuman yang betul-betul kuat, macam boom. Bunyi dentuman, benda jatuh. Macam bunyi satu benda jatuh daripada tempat yang tinggi. Terkejut beruk lah Natasha dengan kawan-kawan dia masa tu. Datang mana pula bunyi ni kan, kata dia. So diorang ni semua ni tercari-carilah daripada mana datangnya bunyi yang seolah-olah macam bunyi benda jatuh ni.
Natasha ni dah boleh agak bunyi tu mesti datangnya daripada arah tapak pembinaan asrama yang baru tu. Dah memang asrama tu dekat sangat dengan tempat construction tu. So dia memang boleh dengar dengan jelas. Dia dengan kawan-kawan dia pun tak tunggu apa lagi, bergegaslah diorang ni ke kawasan construction tu sebab nak tengok apa yang berlaku. Standard guys. Kalau aku kat situasi tu pun aku akan sibuk-sibuk juga nak tahu apa yang berlaku. Normal lah kan. Sampai je kat tempat yang dia dengar benda jatuh tu, kat kawasan construction tu, diorang ni terkejut besar weh masa tu. Korang tahu apa yang jadi? Apa yang diorang nampak? Rupa-rupanya ada seorang pekerja lelaki berbangsa Cina jatuh daripada bangunan yang tengah buat tu. Bangunan tu kat tinggi tu, bangunan tinggi tu yang buat tu, dia jatuh daripada atas ke bawah. Kiranya guys, Natasha dengan kawan-kawan dia ni antara orang yang terawal sampai dulu kat tempat kejadian tu. Sebab memang dah dekat sangat lokasi dia dengan tempat kejadian tu pun. Lepas tu pekerja-pekerja lain cepat-cepatlah datang kerumun dekat orang yang jatuh tu, nak pastikan keadaan mangsa tu okey ke tak okey. Tak pasal-pasal guys tragedi kat asrama Natasha ni. Memang tergamamlah Natasha dengan kawan-kawan dia masa tu. Tubuh mangsa tu memang dah dibasahi dengan darah guys. Banyak gila darah. Natasha memang yakin sangat mangsa tu meninggal on the spot. Mati kat tempat kejadian tu juga. Sebab kalau tengokkan pada keadaan kepala mangsa tu yang dah bercerai dengan badan dia. Bercerai dengan badan. Kepala, badan bercerai. So memang tak ada chance lah untuk survive pun. Allahu Akbar. Memang kesian lah kan. Tak tahulah macam mana orang tu boleh jatuh. Agaknya tergelincir kot masa tengah kerja. Ni agak Natasha ni. Tengah-tengah kecoh kat situ, kawan Natasha ni nama dia Mila. Tiba-tiba pengsan pula. Sudah. Mesti Mila ni lemah semangat. Sebab tengok benda-benda ngeri, tengok darah ni kan. Bila Mila ni dah pengsan, cepat-cepatlah diorang ni tinggalkan tempat kejadian tu. Takut-takut ada kawan lain pula yang pengsan. Petang tu diorang dah tak jadi dah nak main tenis lagi dah. Si Mila pula nasib baik tak pengsan lama sangat. Cuma dia rasa badan dia ni macam lemah-lemah sikit je. Maklumlah lemah semangat kan. Memang macam tu lah kebiasaannya. Nasib baiklah tak jadi apa-apa perkara buruk yang lebih teruk kat Mila ni. Lepas kejadian petang tu, Natasha dengan kawan-kawan dia ni pun alamilah sikit gangguan emosi sikit. Malam tu diorang tak dapat tidur nyenyak. Allahu Akbar. Masa nak lelap tu, diorang ni rasa macam terngiang-ngiang lagi dengan kejadian yang berlaku pada mangsa yang jatuh tu. Kepala otak ni masih terfikir-fikir dan terbayang-bayangkan lagi kejadian tu. Pula itulah pengalaman kali pertama diorang ni melihat kejadian ngeri macam tu berlaku depan mata. First time guys, first time. Memang malam tu huru-hara lah dalam bilik Natasha dengan kawan-kawan dia ni. Tapi si Natasha ni memang betul-betul tak dapat nak lupakan kejadian tu. Lebih-lebih lagi bila dia teringatkan keadaan tubuh mangsa yang ngeri sangat tu, yang berpisah antara kepala dengan badan ni. Bila malam makin larut, Natasha ni cuba jugalah nak lelapkan mata dia. Nak tak nak dia kena paksa diri dia tidur. Sebab esoknya nak kena pergi sekolah kan. Tengah dia layan mata ni, nak tutup mata tu, tiba-tiba dia terdengar macam ada sesuatu yang datang ke arah dia. Makin lama dia rasa macam benda tu makin hampir dengan dia. Natasha ni tak sedar hati. Dia cuba pandang sekeliling dia. Mata dia meliur cari benda yang dia rasa sesuatu tu. Dup-dap, dup-dap, dup-dap. Bunyi jantung dia ni berdebar-debar. Tiba-tiba hidung dia ni mula terbau sesuatu yang macam bau hanyir. Bau macam bau hanyir darah tu. Hati dia tu dengan tiba-tiba betul-betul rasa memang tak sedap dah ni. Tiba-tiba guys, si Natasha ni betul-betul tersentak. Sebab masa dia dongakkan kepala dia ke atas, betul-betul atas kepala dia tu, ke atas siling asrama dia tu, dia nampak ada darah mengalir daripada kipas siling tu jatuh ke bawah. Allahu Akbar.
Memang banyak guys darah tu yang dia cakap ni. Memang banyak gila darah yang dimaksudkan ni. Dia pun beranikan diri dia je masa tu. Dia bangun daripada katil dia. Sambil-sambil mata dia tu pandang ke arah katil Mila. Tapi apa yang dia nampak dekat katil Mila tu, ada beberapa orang berjubah warna kuning tengah mengelilingi Mila. Natasha ni dia tak puas hati pun. Dia terus bangun, pergi dekat orang yang berjubah kuning tu. Masa tu kawan-kawan dia yang sedom dengan dia ni dah lama pun dibuai mimpi dah. So dengan beraninya, si Natasha ni cuba tegur orang-orang yang berjubah kuning tu. Korang ni semua ni siapa? Tanya si Tasha. Diorang ni semua tak menjawab langsung pertanyaan si Natasha ni guys. Natasha ni dia rasa pelik. Lepas tu pula dia mula syak sesuatu. Dia tak puas hati guys. Dia cuba nak pegang bahu salah seorang daripada orang yang berbaju kuning ni. Tapi tangan dia bolos je macam tu lah. Orang-orang tu semua tu macam transparent je. Diorang ni semua seolah-olah macam tak nampak pun kewujudan Natasha ni daripada tadi. So terpinga-pinga lah si Natasha ni. Dalam masa dia terpinga-pinga tu, orang yang berjubah kuning tadi tu tiba-tiba bangun daripada katil Mila. Lepas tu terus menuju ke tingkap yang bertentangan dengan tempat kemalangan petang tadi tu. Terkebil-kebil mata Natasha ni sebab tak faham dengan apa yang dia nampak. Dia nampak dengan jelas guys, orang-orang tadi tu jalan tembus dinding asrama. Lepas tu dia terus hilang ke atas macam tu je. Tembus dinding guys, tembus dinding. Natasha masih terpinga-pinga tau dengan apa yang dia nampak tu. Macam tak percaya pun ada juga. Dia rasa dia macam mimpi ataupun tengah ngigau je. Ini fikir si Natasha ni. Tiba-tiba dia tersentak sebab ada orang panggil nama dia. Rupa-rupanya Lin yang panggil dia, kawan Natasha ni. Dalam hal ni, bukan Tasha seorang je yang nampak orang-orang jubah kuning tu tadi. Rupa-rupanya Lin pun nampak juga. Natasha pergi dekat Lin. Dia tengok Lin macam menangis-nangis sambil menggigil. Natasha fikir mungkin si Lin ni takut sangat agaknya. Dia pun cubalah tenangkan si Lin ni. Lin ni dapat jugalah akhirnya tenangkan diri. Lega rasanya bila Natasha tengok Lin dah okey balik dah masa tu. Kesian juga tengok si Lin ni sebab dia punya takut sampai menangis-nangis, sampai dah tak keruan lagi dah. Bila Lin ni dah reda sikit perasaan takut tu, so diorang ni berdua ni pun berceritalah apa yang masing-masing nampak tadi. Lin cakap apa yang dia nampak sebenarnya, ada dua orang lelaki berjubah kuning yang cuba-cuba nak pukul Natasha dengan kayu tas dari arah belakang. Nak pukul Natasha ni dengan kayu tas daripada arah belakang. Tapi diorang ni tak sempat nak pukul Natasha sebab ada seorang lagi lelaki berjubah kuning juga yang halang. So Natasha ni betul-betul terkejut lah dengan apa yang dia dengar tu. Dia tanya lagi dekat Lin sama ada dia ada nampak tak orang-orang yang jubah kuning tu duduk dekat keliling Mila. Lin balas balik guys, dia tak nampak pun. Memang yang dia nampak cuma orang jubah kuning tu betul-betul dekat belakang Natasha je masa tu. Natasha ni makin hairan. Macam mana ada dua peristiwa boleh berlaku dalam waktu yang sama tetapi berlainan keadaan. Terpinga-pinga Natasha sekejap sambil rasa hairan nak fahamkan apa maksud kejadian yang berlaku ni. Tapi Natasha kata bila time orang yang berjubah kuning tu melayang ke angkasa masa lepas dia berjalan tembus dinding asrama tu, dia dengan Lin dapat tengok peristiwa yang sama. Malam tu angin dia punya sejuk, punya lah lain macam dingin, lepas tu pula seram. Macam tu lah lebih kurang. Tapi memang pun sunyi dah malam kan, budak-budak asrama pun mestilah tidur. Tapi malangnya kan, Natasha dengan Lin ni masih lagi tak dapat nak tidur. Tengah termamai-mamai diorang ni, tiba-tiba guys, diorang dengar ada orang menjerit kuat. Suara orang menjerit tu macam kena serang sesuatu. Jelas suara tu macam datangnya daripada tingkat atas asrama diorang ni. Serentak dengan suara menjerit tu, dia dengar bunyi dentuman yang kuat dari arah yang sama juga.
Natasha ni pun bergegas lah keluar daripada dom. Masa dia keluar daripada dom tu, rupa-rupanya dah ramai dah budak-budak dengan warden terpinga-pinga kat luar dom tu. Masing-masing tertanya-tanya apa yang sedang berlaku. Dah tengah-tengah malam kan, risau juga takut ada orang yang kena rasuk ke apa ke. Suara jerit lolongan tu tadi semakin lama semakin menjadi-jadi guys. Tapi yang dahsyatnya, suara tu bukan seorang je, tapi makin lama makin ramai. Bunyinya pula makin lama ni makin teruk. Nak tak nak, dah halang-halang tak dapat nak tidur kan. Baik dia pergi tengok apa yang terjadi sebenarnya. Warden pun cakap lah kat pelajar-pelajar semua. Okey, siapa yang berani bolehlah ikut saya naik ke tingkat atas segera. So cepat-cepatlah Natasha ni dengan 5 orang lagi kawan dia ikut warden tu naik ke atas. Setibanya diorang ni kat tingkat atas tu, tergamam diorang ni guys. Sebab diorang nampak beberapa penghuni asrama tu, penghuni dom tu merangkak dekat kaki 5 dom tu. Natasha kata dah macam biawak dah nampak dah, menggelongsor dekat depan asrama tu. Dekat kaki 5 dom tu. Astaghfirullahalazim. Masing-masing ni masa tu mengucap panjang dah. Warden dengan yang lain-lain cepat-cepatlah bantu tarik pelajar yang merangkak tu. Diorang ni semua ni cuba sedaya upaya tarik dan pegang pelajar-pelajar ni yang seolah-olah nampak umpama macam dah kena rasuk sesuatu. Time tu betul-betul huru-hara kat asrama tu. Sampai panik warden dibuatnya. Warden pun jeritlah pada pelajar yang kat tingkat bawah. Siapa-siapa kat bawah tu, tolong pergi panggil warden di blok Aspura sekarang. Salah seorang pelajar pun bergegaslah pergi ke bilik warden dekat kawasan blok Aspura pula untuk minta bantuan. Situasi makin panik guys. Tunggu, tak ada seorang warden pun yang datang. Termasuklah warden daripada asrama Aspura ni. Tak tahulah kenapa dan apa sebabnya. Pelajar yang pergi minta bantuan pun kata dah ketuk pintu bilik pun diorang tak sedar langsung. Allahu Akbar. Bertambah-tambah paniklah situasi masa tu. Sebab makin lama makin ramai bilangan pelajar yang dah dirasuk ni. Dari awalnya mulanya 4 orang je yang dah kena rasuk. Lepas tu dah jadi 11 orang dah. Kiranya dah macam sama jumlah satu dom dah. So korang boleh bayangkan tak macam mana cemasnya situasi masa tu? Ada yang menjerit, terpekik, terlolong. Ada pula yang mengilai, menangis, merangkak, berguling-guling. Macam-macam aksi guys. Macam-macam bentuk. Nak tak nak diorang ni ambil keputusan untuk kepung pelajar-pelajar yang kena rasuk ni. Risau pula kalau jadi benda yang bukan-bukan ni. Takut ada yang melompat daripada kaki 5 ke bawah. Sudah. Allah. Dalam kelam kabut tu, warden suruh Natasha ni dengan yang lain kawan-kawan ni baca apa sahaja ayat suci yang terlintas kat dalam kepala sambil mengawasi orang-orang budak-budak yang dah kena sampuk ni. Itu je cara yang mampu diorang buat pada masa tu, kata Natasha. Keadaan ni jadi semakin kelam kabut bila ada yang dirasuk tu mula bertindak liar guys. Ada pula yang terlepas tu berlari turun tangga. Masa tu diorang ni semua tak mampu dah nak buat apa-apa dah. Nak tangkap pun memang dah tak larat dah. So diorang ni tawakal je kepada Allah. Yang lari ke tersampuk turun ke bawah ni, dia menggoncangkan pagar guys yang memagari kawasan asrama tu. Pagar tu dia goncang. Panik tu. Warden ni minta supaya Natasha dengan diorang kawan-kawan dia ni beramai-ramai semua pegang budak-budak yang disampuk ni supaya tak robohkan pagar tu untuk lari keluar kawasan asrama pula. Masa Tasha ni tengah pegang salah seorang daripada budak yang tersampuk ni, punyalah kuat budak tersampuk ni. Tasha rasa macam badan dia ni digoncang dengan kuat. Tasha rasa tak mungkin dia mampu bertahan nak pegang budak ni lama-lama. So sambil tu Tasha mulalah membaca ayat kursi. Tapi bila dia baca je ayat kursi tu, kegilaan budak yang tersampuk ni semakin menjadi-jadi guys. Tasha pun dalam keadaan yang tengah stres dan dah mula letih ni, dia pun tak fikir panjang. Dia teruslah menempeling muka budak tu dengan sekuat-kuat hati dia. Pam! Terus pengsan budak tu. Pengsan terus.
Terasa perbuatan dia tu berkesan, budak-budak lain yang nampak ni pun beramai-ramai lah menempeling ke 11 penghuni lain yang tersampuk tu. Alhamdulillah guys. 11 pengsan terus. Tak lama lepas tu azan subuh pun berkumandang dengan sayup. Sayup je bunyinya. Pagi tu memang ramailah di antara diorang ni semua tak pergi sekolah kerana dah terlalu letih dengan kejadian yang berlaku malam tu. Apabila diorang ni pun tanyalah kepada budak-budak yang telah dirasuk tu apa yang telah terjadi semalam dengan apa yang berlaku. Diorang ni pun tanyalah, korang sedar tak apa yang berlaku kat korang semalam? Korang tahu apa dia jawab? Apa budak-budak yang kena rasuk ni jawab? Diorang cakap diorang tak tahu apa pun pasal apa yang berlaku pada malam tu. Diorang cuma rasa yang diorang ni tidur macam biasa je. Nyenyak betul tidur malam tu. Tak pernah tidur senyenyak tu. Bila si Tasha ni dengan kawan-kawan dia ceritakan apa yang berlaku, diorang yang tersampuk ni umpama macam tak boleh nak percaya. Sebab memang diorang betul-betul rasa tak ada rasa apa-apa pun yang berlaku. Berita pasal dirasuk beramai-ramai ni sampai ke pengetahuan penghuni asrama Aspura. Yang peliknya guys, tak ada seorang pun penghuni asrama Aspura yang mendengar bunyi budak-budak perempuan ni menjerit tu. Tak ada seorang pun yang dengar. So malam tu, diorang ni pun adakanlah sembahyang hajat beramai-ramai untuk minta dijauhkan daripada sebarang malapetaka. Pengetua juga nasihatkan kat diorang ni supaya tak perlu lagi ingatkan peristiwa-peristiwa berkenaan tu. Lagi-lagi pula kalau peristiwa orang yang jatuh bangunan tu. Anggap je apa yang berlaku ni hanyalah untuk menguji kesabaran diorang ni semua. Tasha sendiri pun sebenarnya tak dapat nak merumuskan sama ada peristiwa berkenaan tu, kisah kawan-kawan dia yang disampuk tu, ada kaitan atau tidak dengan kematian pekerja daripada tapak binaan tu. Dia tak dapat nak pastikan apa kaitannya pun. Tapi ada cerita yang mengatakan kematian pekerja berkenaan ni dirancang oleh abangnya sendiri dan rohnya tu ingin nak tuntut bela. Allahualam. Tak pasti. Bagi Tasha, peristiwa ni adalah satu pengalaman yang memang berharga buat dia. Lain macam bila aku dengar kisah Tasha ni. Pasal sampuk ni guys, memang kadang-kadang betul-betul buat aku risau. Sebab kadang-kadang kita pun tak boleh nak fikir apa yang orang kena sampuk ni boleh buat dekat diri dia sendiri. Ataupun diri kita yang bantu dia ni. Bahaya weh. Apa-apa pun bagi aku lah, kisah ni memang menarik guys. Kisah kena sampuk ni mengingatkan aku pada satu kisah yang aku pernah ceritakan sebelum ni. Kisah yang berlaku dekat, kalau tak salah aku, dekat SMK Sri Iskandar. Kalau korang suka kisah-kisah cerita sampuk-sampuk histeria ni, korang boleh layan cerita ni guys. Aku dah letak pun linknya kat atas tu. Okay? Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Seperti biasa, yang baru singgah channel aku ni, bantu aku tekan button subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa yang akan datang. Yang mana kawan-kawan baru join aku ni, aku harap korang enjoy konten-konten aku, InsyaAllah guys. Yang kawan-kawan yang dengar aku melalui podcast, aku ucapkan juga terima kasih kat korang. Korang semua memang awesome. Okay guys, sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.